Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua rakan-rakan alam maya sekalian. Saya Rosnizan binti Saad dari SMK Datuk Saiza Batu Pahat. Hari ini akan berkongsi dengan anda tajuk inovasi saya yang bertajuk meningkatkan kemahiran menguasai fakta sejarah topik kerajaan alam Melayu dengan penggunaan Rajah Road to Victory. Baiklah, kita lihat sepintas lalu pengenalan. Mata pelajaran sejarah merupakan mata pelajaran teras yang wajib dipelajari dan wajib lulus dalam sama ada peringkat menengah atau peringkat rendah. Jadi dia merupakan subjek yang teras ya, yang semua orang tahu. Dan ramai yang beranggapan bahawa mata pelajaran sejarah ini merupakan subjek yang membosankan. Kaedah biasa yang kita biasa nampak adalah chalk and talk. Kita perlu ubah kepada kaedah yang baru yang boleh menarik minat murid. Dalam inovasi saya, penyataan masalah yang saya temui adalah seperti yang pertama, murid sukar untuk menguasai dan mengingati maklumat sejarah bab kerajaan alam Melayu, topik tingkatan 2, dan murid juga tidak dapat menjawab soalan berbentuk struktur mengenai tajuk pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Terusnya, objektif kajian ini ialah supaya murid dapat menguasai dan mengingati maklumat sejarah bab kerajaan alam Melayu. Murid juga dapat menjawab soalan struktur mengenai topik pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat alam Melayu. Baiklah, ini adalah intervensi ataupun inovasi lah yang saya jalankan dalam kelas saya. Jadi pelajar sasaran kelas saya itu ialah sejarah tingkatan 2 ya. Pelajar-pelajar tingkatan 2 yang mana mempelajari sejarah daripada bab 1 hingga bab 4 yang menumpukan kepada tajuk kerajaan alam Melayu ya. Jadi ini adalah inovasi yang saya cuba bangunkan untuk menanamkan kefahaman, memberi mereka minat untuk belajar sejarah di samping memberi mereka kefahaman yang mudah untuk mereka mengingati fakta-fakta dan maklumat dalam sejarah ya. Jadi rajah yang saya bangunkan dinamakan sebagai Road to Victory ya, iaitu perjalanan daripada perkembangan perjalanan daripada step by step ya, seorang raja berjalan dalam satu roadmap ya, daripada satu point ke satu point sehinggalah point terakhir yang menunjukkan kejayaan kepada raja tersebut. Baiklah, bagaimana kaedah penggunaan rajah ini dalam PDBC sejarah? Ada langkah-langkah yang saya susun seperti inilah. Ya, langkah 1, guru menerangkan perjalanan seorang raja kerajaan alam Melayu. Sebagai contoh yang saya buat kerajaan Funan ya, awal penubuhan kerajaan itu ya. Dan langkah kedua, apabila raja tersebut berhenti di satu poin yang ditunjukkan dengan rajah itu, guru menerangkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan poin-poin berkenaan. Jadi setiap poin tu ada ilustrasinya, ada gambarnya, ada dia punya lukisannya yang memberikan gambaran kepada fakta yang penting itu. Langkah ketiga, guru membuat penerangan, menunjukkan demonstrasi ya. Kemudian guru membahagikan pelajar kepada kumpulan-kumpulan dan setiap kumpulan itu akan terdiri daripada 2 hingga 3 orang ahli lah. Dan seterusnya setiap kumpulan akan diberikan salinan rajah. Ya. Maksudnya ada satu salinan rajah yang kosong untuk aktiviti mereka, untuk tugasan setiap kumpulan. Dan guru akan tetapkan tajuk. Contohnya kumpulan 1, kerajaan Champa. Kumpulan 2, kerajaan Angkor. Kumpulan 3, kerajaan Sriwijaya. Contoh begitu, guru akan tetapkan tajuk-tajuk kepada mereka. Dan daripada rajah yang kita edarkan kepada pelajar tadi, setiap pelajar akan mengisi maklumat-maklumat setiap poin-poin yang ada itu mengikut tajuk yang cikgu telah tetapkan untuk mereka. Langkah kelima, murid mencari maklumat untuk dilengkapkan dalam setiap poin perhentian raja yang kita sebut tadilah. Raja Kerajaan Alam Melayu yang telah ditetapkan oleh guru. Ya, langkah seterusnya, setelah selesai aktiviti melengkapkan raja, setiap wakil akan membuat pembentangan hasil dapatan tugasan mereka kepada kelas lah. Ya, setiap kumpulan ada wakil akan membentangkan dan menerangkan perjalanan raja seperti yang cikgu tetapkan tajuk kepada mereka tadi tu. Dan langkah ketujuh, sebagai pengukuhan, murid diberi tugasan soalan struktur untuk menjawablah untuk sebagai latihan pengukuhan
Setiap individu mesti menjawab soalan struktur ini sebagai penanda lah untuk menunjukkan mereka memahami topik yang mereka pelajari. Ini adalah penggunaan rajah. Penggunaan rajah yang setiap kumpulan akan diberi satu salin rajah seperti ini, dan mereka akan mengisi setiap poin-poin yang raja itu berhenti, ya. Sebab setiap poin yang raja berhenti itu menunjukkan fakta-fakta penting. Ya, ini ada aktiviti-aktiviti yang telah dibuat oleh pelajar, di mana mereka setiap kumpulan mesti melengkapkan maklumat yang diperlukan mengikut tajuk yang cikgu ataupun guru dah tetapkan kepada setiap kumpulan. Okey. Seterusnya, ini aktiviti PDPC. Ya, setiap kumpulan akan melengkapkan maklumat-maklumat mengikut poin-poin yang raja setiap kerajaan yang berhenti tu. Ya. Setiap poin-poin yang berhenti tu akan memerlukan fakta-fakta tertentu yang mana pelajar-pelajar akan mencari dan melengkapkan setiap poin perhentian raja itu, ya. Dan apabila mereka dah siap, pelajar atau murid akan membuat perbentangan lah hasil dapatan ketugasan mereka. Baiklah, kos untuk penyediaan rajah ini pada saya agak rendah lah, ya. Yang mana rajah utama atau poster yang besar tu yang cikgu akan gunakan di kelas tu, yang utama tu hanya RM35. Yang saiz 4x4 agak besar lah untuk kelas tu, memang sangat-sangat sesuai. Terpulang kepada guru nak buat besar mana. Tapi yang sesuai ialah 4x4 lah, dah cukup lah untuk satu kelas. Dan sekali cetak sahaja. Dan salinan untuk kegunaan aktiviti pelajar boleh buat mengikut jumlah kumpulan, ya, mengikut jumlah pelajar. Di mana rajah ni boleh buat secara individu pun boleh, secara kumpulan pun boleh. Jadi bergantung kepada guru itu menetapkan. Jika secara kumpulan, jadi mungkin boleh buat saiz besar sedikit lah, B3. Ya, di mana harga mungkin dalam RM22, terpulang kepada harga yang ditetapkan di kawasan masing-masing lah. Jika nak buat aktiviti secara individu, boleh buat saiz A4. Ya, yang mana saiznya harga dalam RM1 saja. Baiklah, impak penggunaan kepada murid dan guru, ya. Okey, apa yang rajah ini berikan ataupun kesan penggunaan rajah ini kepada murid, ya. Okey, murid akan mudah memahami fakta sejarah yang dipelajari, ya. Murid juga mudah untuk mengingati perkembangan topik yang dipelajari, ya. Macam tadi belajar tentang kerajaan alam Melayu, murid akan dapat mengingati step by step bagaimana perkembangan sebuah kerajaan alam Melayu itu mengikut perjalanan seorang raja yang kita buat dalam rajah tadi, bermula pergerakan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya mengikut poin-poin itu, ya. Dan murid juga mudah untuk mengingati maklumat setiap poin itu dan membantu murid menjawab soalan lebih baik, ya, lebih mudah kerana mereka dapat menguasai fakta dan maklumat dengan baik. Guru pula boleh dapat manfaat seperti rajah ini boleh membantu memudahkan guru untuk melaksanakan PDPC dalam bilik darjah, ya. Dan rajah ini juga membantu guru untuk menyampaikan maklumat, ya, berdasarkan rajah itu. Jadi memberi kemudahan, memudahkan guru. Dan pada masa yang sama, rajah ini juga membantu meningkatkan kualiti pengajaran guru di dalam bilik darjah. Jadi apa yang saya dah laksanakan inovasi dalam kelas saya, kita dapat lihat impak penggunaan rajah ini sebelum dan selepas, ya. Kalau sebelum ini kita lihat jika ada latihan 2B dan sebagainya, ujian dan sebagainya, kita lihat mereka pelajar kurang untuk menjawab soalan-soalan bahagian struktur, ya. Bahagian struktur mereka gagal, apatah lagi bahagian isi, bahagian esei, ya. Jadi bahagian soalan struktur ini yang memerlukan penjelasan yang ringkas berbanding esei lebih panjang, kan. Jadi mereka pun dah gagal di situ kerana mereka gagal untuk menguasai maklumat fakta sejarah yang penting itu. Jadi sebelum inovasi ini, pelajar memang gagal untuk menjawab dengan jawapan yang lengkap, yang panjang, isi yang cukup lah. Jadi markah mereka pun sangat rendah dan ada yang salah lah jawapan mereka. Jadi setelah saya gunakan pendekatan rajah ini, pelajar lebih
lebih berjaya lah untuk menjawab soalan tu dengan lebih baik, di mana jawapan mereka tu lebih panjang, isi lebih banyak, markah mereka lebih tinggi. Ya, jadi ada menunjukkan peningkatan dari segi pencapaian mereka, peningkatan penguasaan fakta dan juga peningkatan markah mereka dalam ujian ataupun latihan ataupun dalam penilaian. Dari segi markah keseluruhan pencapaian penilaian yang saya lakukan, kita lihat perbezaan di sini. Penggunaan rajah ini membantu pelajar untuk mengingati dan menguasai fakta sejarah, khususnya fakta kerajaan alam Melayu tadi, di mana kita lihat di sini sebelum inovasi dan selepas inovasi, pelajar mendapat markah yang lebih baik daripada sebelum itu. Pelajar mendapat markah yang lebih baik dan lebih tinggi daripada sebelum inovasi. Walaupun selepas inovasi itu ada yang masih gagal, ada yang masih tak lulus ya, sebab di bawah 40 markah, yakni markah 38, 30 lebih lah. Tetapi jika kita bandingkan yang sebelum itu, lagi rendah. Jadi menunjukkan ada sedikit peningkatan markah walaupun ada juga beberapa orang tidak lulus. Ya, ini adalah sampel pelajar yang saya ambil untuk menunjukkan bagaimana mereka boleh meningkatkan kemahiran mereka untuk menjawab dan mendapat impak daripada pemarkahan ataupun mendapat pencapaian yang lebih baik dari segi dalam ujian mereka. Jadi kesimpulan yang saya dapat buat dari penggunaan rajah root tree ini, kita dapat lihat bahawa penggunaan rajah root tree ini sebagai satu kaedah untuk membantu murid menguasai maklumat kerajaan alam Melayu dengan lebih berkesan daripada penggunaan buku teks dan rujukan semata-mata. Jadi penguasaan maklumat akan dapat membantu murid untuk menjawab soalan latihan dengan baik, kerana mereka dapat menguasai fakta. Itu yang penting, sebab sejarah ni biasanya pelajar gagal untuk menguasai fakta dan maklumat ya, kerana sejarah memang sifatnya perlu banyak membaca. Jadi kerana ini mereka perlukan satu cara untuk mereka memahami, bukan saja memahami tapi membantu mereka mengingati dengan lebih mudah fakta-fakta itu, dan mereka boleh aplikasikan apa yang mereka belajar itu dalam ujian ataupun dalam latihan dan penilaian dan sebagainya. Jadi hasil murid akan memperoleh markah lebih baik ya, membantu mereka meningkatkan pencapaian mereka dan penilaian sekolah. Kajian ini secara keseluruhannya menunjukkan bahawa mata pelajaran sejarah bukanlah mata pelajaran yang sukar untuk dipelajari, cuma memerlukan kaedah yang lebih baik, kaedah yang lebih efektif ya, yang dapat membantu mereka untuk menguasai fakta dan maklumat sejarah itu sendiri. Jadi kajian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kepelbagaian sumber inspirasi kepada kajian-kajian PDPC yang lain, khususnya subjek sejarah. Semoga kaedah ini dapat diperluas kepada murid rendah dan menengah atas usaha untuk memudahkan proses PDPC serta dapat membantu meningkatkan motivasi guru dan pelajar dalam meminati mata pelajaran sejarah itu sendiri. Itu sahaja pembentangan saya. Sekian, terima kasih.